Dengar. Okey. Sekejap, nampak tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azim Yusof dan hari ini saya akan present mengenai how to write a problem statement. Okay, firstly, bila kita dapat task untuk cara untuk mengolah ayat untuk buat problem statement ni, first kita kena cari dulu maklumat untuk problem yang kita nak buat ni lah. Cara nak cari itu boleh juga kita gunakan internet lah kan. Cari itu mengenai dengan problem yang kita nak buat tu. Of course lah kita buat FIP kan. FIP kita kena cari masalah dulu kan. So kita kena bagi background information dulu. Apa masalah yang sedang hadapi dalam situasi semasa ni lah. Lepas tu secondnya kita akan identify scope of it. Contohnya macam okay, kita nak buat masalah tu mengenai dalam bidang sosioekonomi. So kita akan settlekan kita akan terangkan masalah sosioekonomi. Kita jangan relate dengan masalah lain. Lepas tu kalau nak cara nak buat ayat tu, pastikan scope tu tak lari jauh lah daripada apa yang kita nak sampaikan. Second kita describe the problem specifically. So kita dah dapat masalah, kita akan huraikan step by step so that setiap sentence tu flow smooth lah. So kalau reader tu baca akan menjadi lebih senang faham lah. Third, kita akan explain why does it matter. Sebab kalau masalah tu tak penting, so kita tak perlulah buat project FIP kan. So dalam problem statement ni lah kita akan make sure yang ayat kita ni akan convince reader tu supaya masalah ni pada awalnya tak adalah menjadi masalah besar juga. Tapi bila kita ni sebagai writer ni, kita olah ayat supaya bagi reader tu faham betapa besarnya masalah ni dan betapa pentingnya kenapa masalah ni perlu diselesaikan. Lepas tu dalam bahasa yang sama juga dalam problem statement ni kita akan menerangkan weaknesses of the current solution. Maksudnya tak semestinya masalah tu belum pernah diselesaikan. Semestinya pernah. Cuma setiap solution yang ada pada masa ini kadang-kadang tidak begitu berkesan. So kita sebagai pelajar yang bijak, so kita perlulah overcome the current solution yang diorang dah propose so that kita punya FIP ni akan lagi advance lah. Second is on how to the tips on writing a good problem statement. Okay, kita akan first is describe lah current issue statement kan. Kalau contoh kita buat mengenai pasal derma darah, kita akan explain lah, okay, kenapa perlunya kita derma darah supaya pesakit-pesakit yang memerlukan darah tu akan dapat backup darah lah. So tu kita describe lah kenapa pentingnya darah, kenapa blood bank ni memerlukan supply yang banyak supaya dia akan standby lah kalau ada isu semasa ke. Contohnya macam kalau kalau macam macam cuti perayaan contohnya memerlukan banyak sangat ada case accident ke, kalau macam ada pandemik ke, so memerlukan masalah. So dari situ kita kena explain clearly lah masalah tersebut. Lepas tu kalau boleh existing problem tu maksudnya masalah yang kat situ je. Jangan lari daripada topik lah. Okay, lepas tu second is to write the surface level of solving the problem statement. Sebolehnya tidak perlulah kita bagi problem statement sebab tu akan diulaskan dalam section lain. Tapi kita bahas sedikit mengenai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Seterusnya kita akan menggunakan 4W1H iaitu what, when, how, where and
why, and satu H tu ialah how. Then kita akan at least mestilah kita provide 3 citation yang relate lah dengan kita punya problem statement tu. Maksudnya artikel-artikel ke, buku-buku atau daripada sumber internet. Another thing is, kalau boleh jangan put too much information at the time. So kalau kita explain satu-satu tu, pastikan kita explain tu itu je. So dia tak memberikan rasa pening kepada reader ni yang sedang membaca. So another thing is, kalau boleh jangan buat ayat tu terlalu panjang, supaya kalau boleh lagi better satu ayat tu lebih kurang dalam satu atau dua line untuk satu sentence tu, so that kalau baca tu rasa inilah sesuai lah untuk menjadikan satu ayat tu. Okay, step by step cara untuk menulis problem statement. Okay, first kita akan mengenali siapa yang affected by this problem. Contoh kalau kita buat masalah mengenai denggi. So kita akan identify lah, okay, siapa yang terjebak dalam masalah tersebut. So kita akan identify masalah tersebut supaya nanti di section lain kita akan tahulah siapa intended orang yang kita akan selesaikan masalah tersebut ni. Okay, yang second, kita akan tahu apa yang outcome kalau kita selesaikan masalah ni. Supaya bila kita tahu bila kita bagi tahu orang reader ni betapa pentingnya masalah ni kita selesaikan, supaya reader tu akan lebih convince lah yang masalah ni berat. So kita akan selesaikan dengan buat projek FYP ni. Third is di mana problem ni berlaku. Contohnya kita bagi tahulah skop sama ada di dalam negeri ni je ke, atau di daerah ke, atau satu Malaysia, atau satu dunia lah. Yang keempat ialah problem ni kita kena bagi tahu penting immediate action ni kena perlu ke kita ambil immediate action untuk masalah ni, ataupun masalah ni akan berlaku seasonally ke, atau masalah ni akan berlaku once bulan sekali ke, macam tu. So yang kelima, kita kena tahu why is it important to fix the problem statement. Sebab kita dah bagi tahu masalah tu, lepas tu kita dah bagi tahu apa yang kita dapat daripada masalah tu. So kita akan bagi tahu juga penting ke tak masalah ni fix. Lepas tu yang keenam juga kita akan bagi tahu how many people might be affected. Yang keenam ni sedikit relate dengan nombor satu lah. So maksudnya kita dah bagi tahu siapa yang affected by this problem, and then kita kena bagi tahu juga berapa orang yang yang terlibat dalam masalah ni lah, supaya reader tu dia faham lah okay, masalah ni berlaku untuk satu kumpulan orang ni je. So macam contohnya untuk orang remaja je ke efek daripada masalah ni, atau untuk orang remaja, untuk orang tua ke, untuk budak-budak ke. So kita kena bagi tahu lah berapa orang di situ, supaya bila kita letak statistik ke nombor ke dalam sesuatu report ke daripada penulisan kita, reader tu akan faham dia punya amount lah, dunia kuantiti yang kita nak explain tu. Kalau kita letak banyak je orang terlibat, sikit orang terlibat, so kita tak dapat nak describe accurately berapa orang. So perlulah kita letakkan statistik lah kalau boleh, nombor-nombor, supaya reader ni senang faham. Okay, I think that's all. Thank you very much on listening.